Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke kelas Pendidikan Jasmani tahun 4. Pada hari ini kita akan membincangkan tajuk Satria Muda. Dan di dalam tajuk ini, kita akan menyentuh berkaitan kecergasan fizikal berdasarkan kesihatan, iaitu kekuatan otot dan daya tahan otot. Apakah itu kekuatan otot? Kekuatan otot ialah kemampuan otot atau sekumpulan otot dalam menghasilkan daya dengan kuasa maksimum bagi mengatasi rintangan. Kekuatan otot amat diperlukan dalam sukan-sukan yang memerlukan kuasa ledakan seperti sukan mengangkat berat dan juga acara-acara padang seperti lompat jauh, lompat tinggi dan lontar peluru. Kekuatan otot juga penting untuk kita melaksanakan aktiviti harian seperti mengangkat objek-objek yang berat. Apakah pula yang dimaksudkan dengan daya tahan otot? Daya tahan otot ialah kemampuan otot melakukan aktiviti berulang kali secara berterusan dalam jangka masa yang lama. Daya tahan otot yang baik amat diperlukan dalam sukan-sukan seperti lari jarak jauh, berbasikal, berenang dan sebagainya. Atlet yang mempunyai daya tahan otot yang baik tidak akan mengalami kekejangan ketika melakukan aktiviti tersebut dalam masa yang lama. Daya tahan otot juga dapat memudahkan kita melaksanakan aktiviti harian yang memerlukan penggunaan otot secara berterusan seperti menaiki tangga, membasuh baju dan membasuh kasut. Tubuh badan manusia terdiri daripada pelbagai jenis otot. Latihan dan senaman yang betul akan dapat meningkatkan prestasi motor, iaitu keupayaan tubuh untuk melakukan pergerakan. Prestasi motor akan meningkat apabila sesuatu latihan dibuat dan badan mendapat kesannya. Mari kita lihat beberapa contoh latihan dan senaman yang dapat membantu dalam meningkatkan kekuatan otot dan daya tahan otot. Senaman ringkuk tubi separa. Senaman ini perlu dilakukan dalam keadaan berbaring. Ia merupakan senaman yang berbentuk variasi kepada bangkit tubi. Ketika melakukan senaman ini, otot utama yang terlibat ialah otot di bahagian perut yang dikenali sebagai otot rectus abdominis. Otot rectus abdominis. Otot yang sama juga terlibat bagi latihan senaman bangkit tubi. Walau bagaimanapun, senaman bangkit tubi ini adalah lebih sukar berbanding senaman ringkuk tubi separa. Senaman hamstring curl. Senaman ini perlu dilakukan dalam keadaan meniarap. Dalam masa yang sama, kaki perlu mengepit objek. Senaman ini melibatkan otot di bahagian belakang paha yang dikenali sebagai otot hamstring. Otot hamstring. Senaman tekan tubi ubah suai. Senaman ini merupakan variasi kepada tekan tubi biasa. Senaman ini melibatkan otot bawah lengan yang dikenali sebagai otot triceps. Otot triceps. Kebiasaannya, senaman tekan tubi ubah suai digunakan pakai oleh murid perempuan, dan senaman ini adalah lebih mudah berbanding senaman tekan tubi. Kekuatan dan daya tahan otot yang lebih diperlukan
sekiranya murid tersebut ingin melakukan tekan tubi biasa. Senaman separa cangkung. Ketika melakukan senaman separa cangkung, kita perlu berdiri dengan kaki dibuka seluas bahu, lutut dibengkokkan dan badan direndahkan. Ingat, pastikan postur badan berada dalam keadaan tegak dan lutut yang dibengkokkan tidak melebihi jari kaki. Dalam senaman separa cangkung, otot-otot utama yang terlibat ialah otot di bahagian hadapan paha, iaitu otot quadriceps. Otot quadriceps. Senaman jengkit kaki setempat. Ketika melakukan senaman ini, kita perlu berdiri dengan tegak dalam keadaan kaki yang rapat. Jengkitkan kaki berulang kali. Senaman ini boleh dilakukan di atas lantai. Ketika kita melaksanakan senaman jengkit kaki setempat, otot utama yang terlibat ialah otot di bahagian betis yang dikenali sebagai otot gastrocnemius. Otot gastrocnemius. Senaman lentik belakang ubah suai. Ketika melakukan senaman ini, kita perlu berada dalam keadaan meniarap dan melentikkan badan ke belakang. Senaman ini akan melibatkan otot utama yang berdekatan dengan tulang belakang. Otot ini dikenali sebagai erector spinae. Otot erector spinae. Terdapat beberapa variasi yang boleh kita lakukan untuk meningkatkan lagi kekuatan otot dan daya tahan otot ketika melakukan senaman-senaman yang telah disenaraikan sebentar tadi. Untuk meningkatkan kekuatan otot, kita boleh melakukan senaman dengan menambahkan beban. Untuk meningkatkan daya tahan otot pula, kita boleh memanjangkan tempoh masa latihan dan senaman tersebut. Ingat, elakkan dari kecederaan ketika melakukan senaman. Lakukan aktiviti memanaskan badan sebelum bersenam agar otot-otot bersedia sebelum senaman dilakukan. Elakkan senaman yang terlalu ekstrim dan mengejut, seperti mengangkat bebanan yang terlalu berat atau melaksanakan senaman dalam tempoh masa yang terlalu lama. Lakukan senaman di tempat yang sesuai dan selamat. Dan lakukan aktiviti menyejukkan badan setelah selesai bersenam. Sekian sahaja pembelajaran kita untuk hari ini. Lakukanlah senaman-senaman yang telah kita pelajari kerana kekuatan otot dan daya tahan otot yang optimum dapat membantu menghasilkan pergerakan yang pantas, tangkas dan teratur serta dapat meningkatkan prestasi motor. Assalamualaikum dan terima kasih.